bersama-sama dan bergembira. Kita bersama-sama dan bergembira. Aku di sini sekadar menghiburkan. Semoga engkau terhibur bersamaku. Marilah kita menyanyi dan kita menari, mengikut rencana dan bergembira, mengikut rencana dan bergembira. Lama tak jumpa, kini bersua. Aku suka kamu, aku cinta padamu. Engkau sukakanku, kau cinta padaku. Mari bersama, mari ikut denganku. Kita bersenda menghela rasa duka. 2, 3 boleh cari mana sama denganku. Banyak yang istimewa ada padamu. Lama tak jumpa, kini bersua. Aku suka kamu, kau cinta padamu. Engkau sukakanku, kau cinta padaku. Mari bersama, mari ikut denganku. Kita bersenda menghela rasa duka. 2, 3 boleh cari mana sama denganku. Banyak yang istimewa ada padaku. Banyak yang istimewa ada padamu. Banyak yang istimewa ada padamu. Terima kasih KN Baskers. Lagu lama tak jumpa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Syuk Sahar dalam Sembang Sahur 2019. Mesti ada yang terkejut kan? Sebab tiba-tiba dah Sembang Sahur, puasa pun belum lagi. Ya, kami cuma nak mengingatkan supaya puasa ganti. Ingat sebab kita dah dekat sangat. Lebih kurang 2 minggu lagi lah begitu. Sepatutnya malam ni Syuk nak sembang-sembang sahur malam ni bukan seorang-seorang ni. Daya. Isnin, Selasa. Ya, saya. Kan dah start dah live. Dah start live ke? Allah, minta maaf lah. Saya sibuk ni, Syuk. Awak jangan kacau saya. Ini telekong hari Isnin, ini telekong hari Selasa. Daya. Ya. Pilih telekong apa lagi? Kan dah ada satu ni, Itu lain. Awak ni tak tahulah. Saya tengah pilih telekong. Nanti nak bulan puasa ni, kita kena macam nak tahu tu telekong mana. Nak satu ni. Tak. Ini telekong apa yang lain? Telekong semua kan sama? Awak ni kacau lah. Saya tengah pilih telekong untuk beribadah ni. Mana awak tahu? Sikit, lalu. Ini nak beribadah ke lebih kepada nak berfashion ni? Saya sensitif sama fashion ya. Anyway, tak ada. Ini sebenarnya adalah telekong travel saya. Baik. Bila telekong travel, compact lah sikit. Yang tadi Tok gantung tu, saya pilih Syuk. Tak tahu macam hari Isnin nak pakai lain. Lepas tu nanti... Raya telekong lain yang berbatu semualah. Betul. Ada yang kita nak colour yang macam... neon-neon sikit. Kan? Neon melampau. Daya. Sorry, saya ni minimalis je. Okey, Syuk nak pesan. Ingat, dalam kita beribadah, jangan terlampau nak menunjuk. Siapa kata saya nak menunjuk? Itu kalau tidak, kenapa tak pakai telekong biasa je? Ada kata orang kata dia menunjuk. Kita pakai nak cantik tau. Dia faham orang perempuan. Orang perempuan ni dia nak cantik beribadah. Okey, tak apa Dayah. Sebab malam ni memang kita nak borak pasal menunjuk dalam beribadah. Okey. So tak apalah, kita boleh tengok, kita boleh pros and cons, mana lebih mana kurang. Betul. Sebab kadang-kadang kita, niat kita tu kadang-kadang bukan nak menunjuk, mungkin kepada berkongsi. Tapi yang kita takut jatuh kepada sifat riak dan menunjuk. Saya risau juga ni sebab saya tak tahulah macam niat saya memang nak macam cantik Syuk. Okey, macam Syuk. Puasa tahun lepas. Niat nak tangkap gambar, nak tunjuk masa sekarang pukul apa. Okey. Nak tunjuk masa lah dengan kata lagi 2 jam nak berbuka. Betul. Tapi selain tunjuk jam, tangan tu atas steering kereta.
Apa tujuan dia? Syuk nak tunjuk kereta dia sebenarnya. Itulah kita nak tanya pada orang yang lebih faham, orang yang lebih arif malam ini, Dayah. Oh, okey, yelah. Kan kita pula yang moderate susah juga. Betul. Jadi tajuk lain pula kita nak sama-sama ni. Kita nak jemput seorang yang memang dia ni kalau cakap tu, dia bunyi kedah terus. Tu dia orang kamu kita lah. Da'i Luqman. Assalamualaikum. Allah Akbar. Syuk, apa khabar? Halo, Janggu. Saya apa khabar lah? Comel tak? YB daripada mana, YB? Saya daripada program Soal Rakyat sebenarnya tadi. Soal rakyat. Okey. Baik, Naim, malam ni kita nak santai-santai je. Kita nak borak-borak pasal menunjuk dalam beribadah ni. Tadi macam Dayah tadi saya tegak dia. Sebab dia nak telekong pun ada satu telekong untuk sembahyang Zuhur. Telekong untuk sembahyang Asar lain. Telekong bulan Ramadan lain. Telekong Syawal lain. Mesti. Jadi saya risau kalau apa yang dia buat ni jatuh pada menunjuk-nunjuk dalam ibadah. Okey, terima kasih. Satu soalan yang baik daripada Syuk. Sebenarnya berkaitan dengan pemakaian. Okey, jadi sebenarnya benda ni, tentang pemakaian telekung ni bukan hanya sekadar pada Dayah saja. Maksudnya isteri-isteri yang ramai dekat luar sana memang macam tu. Okey. Setiap Isteri-isteri yang ramai. Isteri ramai. Bukan isteri kita ramai. Bukan isteri kita. Bukan isteri kita ramai. Jangan. Sensitif isu ni, jangan. Isteri yang di luar sana itulah. Maksud di sini, memang biasalah. Biasaannya perempuan ni dia suka untuk kecantikan, nampak cantik. Dan dalam masa yang sama juga bila mana kita kalau dalam bab ibadah pula, kita kena faham bab ibadah ni pakaian bukan satu ibadah. Dia berpakaian. Kan ibadah ni macam solat, menunjuk dalam solat. Baik. Itu ada riak dalam ibadah. Macam selfie sebelum Macam solat. selfie sebelum solat. Dan solat. Lepas tarawih dan tarawih. Lepas tu nak lagi up sikit dan tarawih 20 rakaat. Sebagainya. Yang Tiba-tiba tu dan ibadah. berbuka waktu asar. Oh, dia. Itu syuk bahaya. Itu kantoi. Okey, jadi sebenarnya dalam bab berkaitan pemakaian ni tak ada masalah, bergantung pada niat. Apakah niat sebenarnya tu? Mungkin dia nak mengajak orang, kita ni nak pergi beribadah. Kalau kita berjumpa dengan orang, jumpa dengan pakwa, jumpa dengan balak, kita jumpa pakai cantik-cantik. Oh, lama tak dengar perkataan balak. Oh, lama waktu sekolah kita dengar. Balak tu boyfriend pada orang-orang tak faham. Balak tu boyfriend. Markah. Tapi bila mana nak jumpa dengan Allah, takkanlah nak pakai selekeh. Bila mana dalam kita mencantikkan, memperhiaskan diri kita, nak bertemu dengan Allah, itu sebenarnya lebih utama. Alhamdulillah. Okey, maksudnya kalau kita niat tu betul, niat tu tak ada nak menunjuk-nunjuk, tak apalah kau nak beribadah, betul tak? Tak ada masalah. Tapi saya risau satulah, yang tengok tu pula dia jadi bahan umpatan pula. Betul, sungguh. Dayah hari ni pakai batu-batu telekong. Dayah esok pakai kelepin. Betul. Kadang-kadang dalam hati mak kita duk tengok gambar dia, teringin nak pakai telekong tu. Kata mak saya dalam hati. Tapi sebenarnya dalam keadaan macam ni, sebab itulah di antara yang ulama tekankan kepada kita bahawa kita ni kadang-kadang kena berhati-hati. Mungkin niat kita ni akan disalah tafsirkan oleh orang lain. Betul. Kita niat baik, tapi orang kat luar sana tu mungkin niat yang lain. Dia kata, oh ni nak menunjuklah ni, ataupun akan menyebabkan seseorang tu rasa macam, alah aku ni tak berkemampuan, rasa terburi, hati pula kan tak boleh pakai. Sebab tu kita kena berhati-hati. Kalau boleh nak pakai cantik-cantik tiap-tiap hari tu, biar kita dengan Allah saja. Janganlah kita nak post-post. Tapi saya terpaksa macam nak lawan juga. Nak lawan juga. Saya nak lawan. Saya nak suarakan apa hati saya ni. So kalau kita nak ikut apa yang kita post, takut kena berhati-hati, kalau situ susahlah kita nak jaga hati semua orang. Okey, sebabnya kami ni rakan-rakan artis sentiasa nak kena post. Jadi sebab itulah malam ni bukan saya dengan Dayah aja ada. Kami juga akan bersama dengan tetamu jemputan kita pada malam ini. Kita ada Intan, kita ada Syazwan dan kita ada Chef Fikria. Ini dia orang kata rakan-rakan artis kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Intan. Comel tak saya. Saya tengok bila saya cakap tadi, saya nampak Intan kat belakang dia angguk-angguk. Intan memahami perasaan saya. Betul, saya sangat memahami. Nak tanya juga dekat Intan, faham ke bahasa utara? Sikit-sikit. Ni bukan sebelah ni. Normal saya nak tanya, saya tanya Intan awak, tak tanya Syazwan. Sebab tadi dah duk tanya kat Intan. Jangan buat lagu tu bahaya. Asyik baik sikit tak tengok. Baiklah, ni saja kita panggil rakan artis bukan apa. Sebab Dayah tadi ada cakap. Sebab susahlah macam kita ni rakan artis, kita sentiasa post. Jadi adakah nanti akan jatuh orang kata fitnah sampai timbul orang kata kita riak pula dalam kita buat sesuatu. Okey, itulah kita kena tanya yang hujung tu sikit. Selalu kalau watak dia berlaku jahat-jahat, tengok pun rasa risau pula. Padahal orangnya baik. Okey, nak tanya bila selalu kalau posting, ada terfikir tak macam kita kena berhati-hati apa kita nak post ni, takut nampak macam nunjuk-nunjuk pula lagi-lagi macam kita bincang intens beribadah. Pernah terfikir tak? Tengok aku. Saya tak pernah jarang lah sebenarnya untuk post tentang personal saya, macam tengah solat ke, tengah buka puasa ke, saya rasa tak pernah buat benda macam tu. Sebab
bagi saya lagi-lagi sebagai public figure, orang tengok kan. Takut benda-benda tu jadi benda-benda macam ni, menunjuk-nunjuk. Tapi sebenarnya kita tak macam tu pun. Saya tak pernah buat benda post-post macam tu lah. I see. So kini dalam erti kata berhati-hati juga. Tak pernah berhati itu memang jadi benda yang memang no lah untuk dibuat. Okey. Syahzad ni no. Sebab lelaki memang kebanyakannya tak post, Ustaz. Syuk post. Syuk post kalau dia berbayar. Maksudnya tengah buat IG review. Hashtag tak ikhlas songkok. Syuk dan Daya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Syazwan tu bagus. Ya. Sebenarnya kalau kita tengok daripada Imam Al-Ghazali, dia menceritakan bahawa riak ni terbagi pada dua. Yang pertamanya adalah riak berbentuk ibadah. Seperti mana Encik Syazwan kita tak post berkaitan dengan solat, puasa, dia kata no. Maksudnya itu merupakan something yang baik. Dan ulama kata kalau kita riak dalam beribadah, maka hukumnya jatuh haram. Tetapi ada riak yang diharuskan. Ui, Ada riak yang diharuskan. Ya, Macam mana tu? Kata Imam Al-Ghazali, riak yang diharuskan adalah riak yang bukan bentuk ibadah. Contoh dia dalam bentuk berpakaian, dalam kita makan ataupun kita dalam bentuk bersedekah. Kita dibenarkan tetapi dia perlu menepati 3 syarat. Apa tu? Syarat-syaratnya adalah? Syarat-syarat riak yang diharuskan yang pertama sekali adalah untuk kita nak menarik minat orang untuk sama-sama melakukan kebaikan. Okey. Yang keduanya, niat yang kedua kita tu menunjukkan kebaikan ni agar orang tertarik dengan Islam. Dan yang ketiganya adalah untuk kita melahirkan apa perbuatan kebaikan kita tu agar orang lain pun tergerak sama untuk melakukan kebaikan maksudnya tersebut. contohlah saya bagi katakanlah kita nak pergi solat Jumaat, kita post kata hari ni nak pergi solat Jumaat, kita ajak. Itu tak salah. Itu tak salah. Itu tak salah. Tapi waktu sembahyang Jumaat, duduk sembahyang, post. Yang itu salah. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Sembahyang Jumaat dah belum. Kalau nak letak monopod sebelah kat sana. Baik, Chef, macam mana pula Itulah Chef? kita senyum je lagi Tadi kita dengar ada riak dalam pemakanan tau. Okey. Riak dalam pemakanan dia ni Ustaz duk masak sedap-sedap duk menunjuk kat orang ni. Kata dia pandai masak. Tak adalah, tak ada macam tu. Dia sebab kalau orang lelaki ni riak sikit tak apa. Kalau masak ni sebab kita nak mengajak orang perempuan kat luar sana tu suka masak. Ada je benda yang dia nak jawab. Dan sebenarnya apa yang Chef buat tu pun bagus juga. Saya kadang-kadang tengok Chef masak tu, tertarik saya nak memasak sekali. Hang host ke? Semua bagus saya. Bagus ni. Kita datang Awak tak ada bangkang langsung. geng-geng Sembang Sahur ni semua bagus-bagus. Nama dia Dai. Ampun, Chef. Kita tak boleh mengecam. Kita nak santai-santai kan. Ni boleh keluar kat situ. Gitu. Kalau agak-agak semua betul asal boleh keluar tu. Okey, tak apa Dayah. Sebenarnya kita juga nak share. Baru-baru ni sebenarnya kita ada pergi ke rumah anak yatim Baitul Barakah di Sepang. Yes. Dengan cerita adalah orang sebelah saya pergi ada ke? Kita pergi. Kita siap sempat berborak dengan kambing. Tak apalah. Kita nak tengok apa borak dengan kambing tu guna bahasa apa. Teringin juga nak tengok Syuk kan. Tapi dengan cerita ada macam exercise lebih sikit Syuk kat sana. Ya. Dengan kambing pun nak riak ke? Aduh. Okey, dengan cerita ada gotong royong dan sebagainya, betul? Ya, betul. Dayah. Apa kata kita tengoklah Syuk. Macam mana Syuk agaknya berbicara bersama kambing. Sila. Rumah Kebajikan Baitul Barakah di Sepang, Selangor ini adalah pusat pengajian berkonsepkan kebajikan dan menaungi lebih 89 pelajar lelaki dan 38 orang pelajar perempuan terdiri daripada kalangan anak yatim, fakir miskin, golongan asnaf dan anak-anak yang memerlukan pembelaan. Okey, Adriana, ni semua dah check semua equipment dah ada? Dah, semua dah ada. Baguslah, awal kita nak gerak ni. Okey, baiklah, kami tim Singgah Sahur 2019 akan ke rumah anak-anak yatim Baitul Barakah di Sepang, bukannya untuk bersahur bersama mereka tetapi untuk mengadakan aktiviti-aktiviti gotong royong bersama dengan tim kami dan juga tim Bikers Malaysia. Syuk mana ni? Syuk dah dekat sana dah, Kak. Okey, kita nak tahu aktiviti lebih lanjut. Jom ikut saya ke rumah anak-anak yatim Baitul Barakah. Jom, Adriana. Hidup muafakat pasti membawa berkat. Aktiviti gotong royong kali ini turut dimeriahkan dengan pembabitan kumpulan penunggang-penunggang motosikal berkuasa tinggi seramai 7 orang yang dikenali sebagai BBC Bikers dari Negeri Sembilan. Sering mengikuti aktiviti-aktiviti gotong royong dan kemasyarakatan, BBC Bikers begitu teruja untuk bersama-sama singgah sahur membersihkan kawasan sekitar rumah Baitul Barakah sambil dibantu kru dan personaliti jemputan Syuk Sahar.
lama dekat highway rupanya kat sini. Ke dia yang tunggu saya? Pembetulan. Sebenarnya saya yang tunggu Kak Teh punya lama kat sini. Oh, tu dah kesian dia dengan adik-adik kita ni. Saya dah biasa kat sini. Jadi mana tuan rumahnya, Syuk? Tuan rumah dia, pengetua dia. Ini Silakan pengetua. Assalamualaikum, Modal Hidayah. Saya bawakan tim-tim saya daripada Singgah Sahur dan juga Syuk dan juga bikers kita daripada Negeri Sembilan. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi kita nak bawa Syuk ni duduk, kita nak tengok apa aktiviti sebenarnya. Kita akan gotong royong. Syuk dah sedia ke? Betul, saya dah bersedia. Saya memang dengan gotong royong tak dapat dipisahkan. Wah, luas juga kawasan dia. Sampaikan sebenarnya diorang ada buat aktiviti, ada kandang kambing, ada reban ayam. Jadi macam biasa, saya ambil bahagian yang memang dah selesa dengan saya, iaitu bahagian kandang kambing. Sebab saya dengan kambing ada persamaan. Kami dua-dua tak suka mandi. Senang je rupanya nak bersihkan kandang kambing ni. Yang mana taik-taik dia ni, kita masukkan ke lubang-lubang bawah ni. Dia masukkan je ke lubang-lubang bawah ni. Banyaknya hot chicks kat sini. Saya kalau tadi Syuk bersama dengan kambing-kambingnya dekat kandang kambing, saya berada di reban ayam. Kenapa semua ayam pergi sana? Dah saya ni tak hot chick ke? Okey, tak apa. Sebenarnya saya nak bersihkan kawasan reban ayam ni. Saya difahamkan jumlah ayam yang ada di sini adalah sebanyak lebih kurang 100 ekor lah. Tak termasuk ayam jantan, ayam betina. Ini sebenarnya bekas-bekas apa? Bekas-bekas makanan dia orang ni. So, biar kat sini kita bersihkan lah. Kita letaklah kat tepi ni. Apa, Dek? Sini tak ada makanan, Dek. Kakak dah bagi makanan kat sana dah tadi. Kumpulan penunggang-penunggang motosikal berkuasa tinggi BBC Bikers sejak awal lagi telah bergotong royong membersihkan kawasan sekitar agar kebersihan rumah Baitul Barakah ini sentiasa terpelihara. Okey, untuk program hari ini, alhamdulillah kita sama-sama dapat buat program gotong royong bersihkan kawasan-kawasan rumah anak yatim ni. Walaupun daripada pagi banyak dugaan kita kena lalui. Ada yang tak dapat nak hadir sama, mungkin masalah kerja. Tapi apa-apa pun syukur alhamdulillah. Program berjalan lancar. Harapan untuk saya, semoga rumah anak yatim ni dapat terus disenggara dengan baiklah. Syuk. Tak tahulah saya. Kenapa? Saya tuk hidung tak, Syuk? Sebab persamaan awak dengan kambing, awak pun tak mandi macam kambing. Jadi saya tak tahu awak datang set ni mandi ke tidak sebenarnya, Syuk. Itu okeylah tu, kambing menerima. Daripada tadi kalau kita tengok Kak Teh kita, ayam tu lari tak nak duduk kat dia. Saya pun simpatilah. Tapi tak apa. Kita teruskan lagi discussion kita. Itu tentang menunjuk-nunjuk ketika beribadah. Tadi saya tengok tim lelaki semua macam bersepakat. So macam social media, no. Intan. Macam awak, Intan. Orang memang sentiasa tunggu update awak. So bila dah dekat bulan puasa ni semua. Kita orang tahu rahsia dia. Tak ada. Sebenarnya semua ni bergantung pada niat. Kadang-kadang kita bukannya nak riak ke apa. Kita cuma fikir semua ni dari sudut positif. Apa yang kita nak, contoh macam Chef Fikri cakap tadi, kita nak buat something, nak ajak orang buat kebaikan. Orang perempuan belajar masak dia tu tadi. Ni nak tarik orang buat kebaikan. Tak, kamu nak ketawa. Okey, antara benda yang Intan akan kongsi di Instagram Intan apa dia? Tak ada banyak sangat. Kadang-kadang kita tak ada update benda yang sangat personal. Contohnya? Tolonglah aku. Diorang ni kan. Tak apa, contohnya lah. Contohnya apa yang Intan update? Tak ada banyak pun. Intan just update gambar Intan kadang-kadang. Gambar Intan. Tak ada pun.
tak ada pos-pos Tak yang ada menunjuk. Gambar kat tak ada set nak semua. riak. Kat Nak set. menunjuk banyak job lah tu. Ini antara macam-macam. Kadang-kadang kita tak ada niat nak riak. Tapi orang-orang yang sebegini judge kita. Sebegini. Okey. Harap semua bertenang. Intan pun bertenang. Kita faham kat rumah tu pun mungkin macam shoot ni mesti kategori bawang Ami punya. Bawang Jadi Ami. sekarang ni kita berehat sebentar. Kita Ya. tarik nafas tu. Lepas ni kita jumpa balik dalam Sembang Sahur. Orang lain tarik nafas, saya dah boleh lepas. Sembang Sahur sekarang ni nampaknya topik makin panas ya sebab kita ada macam tak tahulah ada dua budak nakal lawan dengan seorang budak comel. Itulah perasaan dia. Okey, sebenarnya dua budak nakal dengan seorang budak comel ni kita panggil sebab diorang baru selesai syuting Ajak Oh Ijal. Oh ya ke? Drama untuk Ramadan ni kan Syazwan kan? Betul. Selalunya dengan kata Syazwan bawa watak antagonis. Tapi dalam ni bawa watak kelakar pula. Macam mana tu? Percubaan. Percubaan. Dengan chef. Kita jadi adik-beradik. Dua-dua gangster dekat KL. Balik rumah. Kena berlakon baik untuk mak. Gangster ni? Gangster. Muka ada Main duit. duit sekarang, main duit. Muka ada duit. Okey, dua-dua gangster. Intan? Intan gadis kampung yang konon-konon paling lawa dekat kampung. Nah, menunjuk. Nah, dia. Bocor. Bocor. Macam mana? Konon-konon je. Kan dia kata konon-konon. Konon-konon lah. Lama pun berlakon. Acah-acah suci. Ini betul-betul mulut bawah. Tak apa, dah biasa. Dia sebenarnya kalau tak tahu dia dah Presiden Bawang Ami Malaysia secara diam-diam saja. Dia regimen bawang merah ke bawang putih? Gabung jadi bawang halia. Teruknya. Okey, dan kiranya dah habis syuting semualah. Dah So macam mana selesai. experience chef? Awak jadi yang jahat ni abang ke adik sebenarnya? Dia bukan masalah jadi jahat ke jadi abang ke apa. Dia masalahnya sebab sebelum-sebelum ni tahun lepas saya dengan Syuk. So watak tu light sebab kita tunjuk diri kita sendiri. Tapi bila dengan Syazwan ni bila saya sampai set tak pernah dia ni pelakon hebat. Ya, kepeng kot. Kepeng kot. Tak betul Syazwan sebab nak kena buat banyak watak jadi jahat lah lepas tu jadi kacau orang lah. Jadi bergurau ini benda tu susah sebenarnya. Tapi saya ambil kesempatan ini nak cakap yang pelakon sebenarnya adalah paling susah nak jadi pelakon dan saya respect siapa yang boleh berlakon. Sebab dia daripada keadaan dia stres apa semua tu dia nak kena melakonkan watak-watak dia tu. Adakah maksud tengah puji diri sendiri? Saya dah berlakon. Dia boleh tunjuk ni. Dia macam tengah puji diri sendiri. Bukan. Sebab saya ambil aura banyak daripada Syazwan Zulkifli, daripada Liza Abdullah, daripada Imuda, daripada Galak. Dia orang ni yang banyak dekat set tu banyak mengajar saya secara langsung dan juga tak langsung. So saya ambil macam Kepeng ni dalam tengah set dia demam tapi dalam demam-demam tu dia boleh melakonkan lagi. Hebat semua. Semua orang kena tahu bukan senang nak jadi pelakon dan bila saya tengok dia punya attitude dia macam tu so sedikit saya belajar benda tu. Sebab orang duk cakap saya hang ni chef, hang nak jadi penyanyi, hang nak jadi pengacara, hang nak jadi itu nak jadi so saya bukan nak jadi macam tu. Dia apa-apa pun rezeki kan. Rezeki Allah Taala. Riak Kita buat je lah. Bukan nak riak tak kebur je. Baik, kita sambung balik topik kita menunjuk dalam ibadah ni. Ya, menunjuk kita ibadah. Dan tadi kita cakap juga macam Intan kata, tak boleh lah. Kita kenalah berbalik ke niat. Kalau niat tu positif lah. Okey, so macam kita tahu juga pada segi agama lah juga kan. Kalau contohnya jatuh, dia sebenarnya memang nak menunjuk. Okey. Macam mana pula hukum itu? Sebenarnya bila kita sebut pada awal tadi, ada yang sebut Sat menunjuk-nunjuk. Lepas tu tiba-tiba tukar riak. Apa sebenarnya beza dua ni? Sebenarnya menunjuk-nunjuk tu perbezaan dia, menunjuk-nunjuk dalam bahasa Melayu, riak tu dalam bahasa Arab. Cara dia explain macam Riak. Kiranya selama ni saya boleh berbahasa Arab lah. Oh, hebat. Riak, antaria. Antara Assalamualaikum bahasa Arab. Waalaikumsalam. Bahasa Arab juga. Okey, tapi dalam keadaan macam ni dia bergantung dan riak dan menunjuk-nunjuk ni berbalik kepada soal hati dan juga niat kita. Kadang-kadang
kadang-kadang ada orang ni, orang luar nampak macam kita menunjuk-nunjuk. Tapi niat kita ni sekadar kita nak encourage, kita nak tunjukkan bahawa kita ni nak menunjukkan something pada diri kita ni, kita mampu untuk buat. So pada saat itu dibenarkan dalam Islam. Itu bukan riak. Itu sebenarnya untuk encourage people. Untuk tarik orang lebih untuk berminat untuk melakukan seperti ini. Itulah saya. Itulah yang saya masukkan. Izinkan saya mencelah. Silakan. Dia lebih kurang macam ni kot. Bercakap benar dengan bercakap besar. Ya. Lebih kurang bila cakap tu nak macam sama. Tapi bila kita bercakap benar tu orang kena pandai beza. Bercakap benar ni dia nampak macam belagak tapi tak, dia adalah bercakap benar. So cakap besar ni dia bercakap besar dengan niat-niat dia sekali. So kita kena pandai tengok yang tu lah. Maksudnya contoh kalau orang tanya, Chef duduk kat mana? Saya duduk rumah banglo. Dia nak cakap benar tapi kita faham tu besar. Jadi macam mana tu? Yang tu sebenarnya itulah dia dikatakan skill of communication. Skill of communication ataupun skill dalam berkomunikasi. Kadang-kadang intonasi suara tu pun memainkan peranan. Dia akan membezakan di antara, contoh macam yang Syuk kata tadi. Saya duduk dekat rumah banglo. Dia nampak dia punya intonasi dia rendah. Kalau orang yang cakap besar, oi saya duduk rumah besar. Oh, tu builik tu ada 15. Builik. Kolam renang ada 2. Tu dah. Itu nama dia cakap besar. Itu baru jatuh ria. Tapi itulah saya macam terpana juga dengan Chef Fikri punya tiba-tiba kita ada cakap benar dan juga cakap besar. Sebab mengikut dalam amalan saya lah. Subhanallah. Contoh dalam kitchen kan. Dalam kitchen ni, orang yang dalam dapur adalah orang yang paling belagak sekali. Tak kisahlah dia kerja restoran ke hotel ke, sebab bila kita masuk nak belajar tu dia belagak tu bukan sekadar riak dah, dah jadi ujub dah takbur semua benda tu. Ujub takbur. Sebab kadang-kadang kita tanya nak buat nasi goreng je. Dia punya belagak tu macam banyak ingredient tapi ingredient tu sikit je. Simple je. Tapi dia punya cara tu dia punya cara dia. Tapi itu mungkin riak yang diharuskan macam Ustaz cakap. Ini riak yang tak bagi itu riak orang yang minat nak masak. Tu riak yang sakit hati, rasa macam tak mau kerja. Okey, kalau macam Syazwan sendiri, apa yang Syazwan mungkin ada soalan nak tanya kat Ustaz pasal riak ke? Adakah riak ni dijatuh pada cara, contohnya tadi macam Syuk kata rumah tinggal kat mana, soalan dia bukan, jawapan dia bukan rumah banglo, jawapan dia mungkin Wang Semaju. Tapi adakah riak ni jatuh kepada cara kita sampaikan benda tu? Deliver benda walaupun benda tu, contohnya lah, kau tinggal rumah apa Syuk? Baik. Rumah banglo. Okey. Cara itu betul. Syuk tinggal rumah mana? Banglo. Lain tonation dia. Betul. Katakan jawapan sama tapi tonation dia lain, dia jadi tak riak. Ya, betul, dia akan jadi macam tu. Sebab tu dikatakan sebagai skill of communication. Sebab tu kalau kita dalam sebagai pendakwah juga, dia ada skill communication juga. Ada cara kita melafazkan something tu dalam bentuk kita penegasan. So kita kena tegaskan, cara dia lain. Dan juga dalam masa yang sama juga kita dalam bentuk nak mengajak, okey mai lah sini, jomlah kita dengar ilmu. Ada orangnya, "Oi, awak tak dengar ilmu? Mai sini, ingat." Saya itu dah jatuh dia punya kategori keturunan. Ada keturunan macam ni. Macam orang Kedah lah. Orang Kedah dia dengan Penang ni dia macam lebih kurang bahasa dia riak sikit. Dia macam riak sikit. Tapi tak. Orang-orang utara semua baik-baik. Baik. Dia berkualitas. Baik-baik, alhamdulillah. Sambil kata orang utara baik, mata duk keliling kat Intan tu. Okeylah, saya nak Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Masya-Allah. Hari ini diuji Saya diuji. Adakah ni riak dekat Intan? Okey, Intan macam awak sendiri, macam kita kata tadi, awak kata posting awak berniat positif kan. Nak tahu jugalah macam apa pendapat awak tentang orang yang selalu post lagi-lagi bila beribadah semua ni. Macam saya sendirilah, bila saya tengok post orang, apa yang saya nampak semua like dari segi baik. Macam contoh dia bersedekah. So benda tu encourage Intan. Macam I pun nak buat sedekah lah lepas ni. Jadi I hope semua orang pun buat yang sama. Saya setuju kita dengan fikir Intan. dari sudut positif. Maksudnya Intan ni kalau kita tengok dia ni memang hati dia bersih dan positif tau. Sebab dia buat pun dia kata saya niat positif. Dia tengok orang pun dia kata bagus, saya boleh encourage. Saya setuju dengan Intan. Sebab contohnya saya pernah bersembang dengan Noh Hujan. Noh Hujan dia cakap sebagai seorang selebriti, sebab tu dia gunakan medium tu ke arah platform tu, dia tunjuk yang dia pergi buat ibadah, dia pergi Syria supaya anak-anak muda kita ikut. Benda-benda tu sebenarnya tarik kita nak buat sama. Itulah menunjuk-nunjuk yang diharuskan. Islam. Benda tu tarik kita. Tapi saya dengan Intan ni dah tertarik ni. Baik, jadi kita nak rehat sekejap. Kita nak tengok balik sambung gotong royong tadi tu. Tak habis lagi. Panjang. Daya tak main dia tak tahu. Itu part 2. Ni kambing mandi pula kot. Tak. Nak tahu kita kena tengok sekarang. Tadi saya melawat kandang kambing kan. Ni kambing main rumah saya. Lain macam. Jom kita saksikan. Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar semua?
Lepas ni abang-abang biker semua ni datang nak menyediakan makanan untuk adik-adik semua Adik-adik tentu dah lapar kan? Okey, now. Setelah penat bergotong royong seharian, kumpulan BBC Bikers mengambil peluang untuk menyediakan makan tengah hari kepada anak-anak Baitul Barakah ini. Apa yang menarik? Semua pelajar di sini makan bersama menggunakan satu dulang. Satu jalinan ukhuwah yang mampu mengeratkan silaturahim sesama mereka. Okey, siapa yang boleh baca doa kat sini? Okey, adik sebut nama. Alhamdulillah. Okey, jom kita baca doa dulu sebelum kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fima razaqtana. Fima razaqtana. Wa qina azabanna. Wa qina azabanna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang kita boleh jamu selera. Masing-masing dah lapar nampak je tu. Jom kita makan bersama. Terpancar kegembiraan di wajah anak-anak ini sambil menikmati hidangan yang menyelerakan. Oleh kerana kami di sini sangat memberi penekanan untuk anak-anak kami mendapatkan rasa takut dan cintakan Tuhan serta rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bukan sahaja memerlukan sumbangan dalam bentuk kewangan ataupun barangan untuk anak-anak ini mendapat sedikit kesenangan, tapi kami juga mengharapkan doa orang ramai supaya anak-anak kami juga berjaya dunia dan akhirat. Turut sama prihatin dengan anak-anak di Baitul Barakah ini adalah syarikat tilam terkemuka di dalam talian yang sudi berkongsi rezeki dengan penghuni di sini. Mungkin kecil nilainya kepada orang lain, namun besar maknanya kepada penghuni di sini. Dengan sumbangan tilam ini, sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk tidur yang lebih selesa. Kita orang memang design fokus on how we can provide customer a better sleeping experience. Kenapa kita nak bagi balik dekat charity is basically I think they also deserve a good night's sleep, right? And then through our business model, kita orang able to support, and then that's why the donation comes in. Di kesempatan ini juga, sebuah restoran terkemuka di Kuala Lumpur sudi menaja makan tengah hari kepada penghuni Baitul Barakah dan juga kru yang hadir pada hari ini agar rezeki ini dapat dikongsi bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan cantik. Ini makanan untuk sponsor apa ni? Geng-geng bikers untuk anak-anak yatim tu lah. Jomlah kita main saya bawakan. Ini saya kenalkan Puan Nurida. Begitu aja. Mari kita masuk. Semoga dengan rezeki dan bantuan yang dikongsi bersama pada hari ini dapat memberi keceriaan kepada penghuni rumah Baitul Barakah ini. Kedatangan saya sebagai wakil daripada Gobang Maju memang untuk memberi sumbanganlah kepada rumah anak yatim ni dengan kerjasama bikers yang hadir pada hari inilah. Bila dah hadir di sini rasa seronok sebab masyarakat di luar terutama bikers ni dia banyak membantulah dari segi keprihatinan untuk membersihkan kawasan ni lah. Itulah dia tadi
bulan puasa ni lah bulan untuk kita orang kata berlumba-lumba mengejar ibadah sebanyak yang mungkin. Betul Ustaz? Betul. Selagi mampu kita buat. Okey, sebenarnya Syuk nak tertanya-tanya dah ya. Nak tertanya-tanya. Memang nak tanya dah. Okey. Kalau zaman dulu, benda riak dan takbur ni, dia dalam komuniti yang kecil tau. Macam kita tak ada media sosial. Jadi, riak dia mungkin orang sebelah kepada jiran sebelah aja. Baru beli sofa, oi, macam tu je. Tapi sekarang ni apabila wujudnya media sosial macam Instagram, Facebook, dia jadi kita boleh post benda tu. Jadi riak tu semakin meluah, merebak. Jadi adakah media sosial ni juga pun jadi punca kepada keriakan ni? Okey, terima kasih. Jawapan dia? Jawapan dia, minta simpan dalam poket. Sebab diorang semua ada jawapan kat ni. Kita jumpa selepas ni. Kita nak rehat, Zat. Pandai gantung supaya orang tengok. Pandai gantung. Kembali dalam Sembang Sahur. Nampaknya tepukan makin meriah. Ya, betul. Semakin riak. Semakin riak. Jangan. Walaupun topik kita hari ini tentang menunjuk-nunjuk dan beribadah, tadi Syuk ada tanya satu soalan, Syuk. Betul. Syuk nak tahu pada si Cak ni. Orang panggil dia Cak sebab dia panggil sulung. Sebab kita abang sulung. Abang sulung. Orang Kedah ni panggil abang besar. Dia pendek jadi Cak. Comel sikit. Manja. Comel sikit. Bek Cak, oi. Ini nak tanya apa lah. Kalau dulu orang kata, kalau kita nak meriak pun, dia komuniti dia jadi kecil. Betul. Sebab kita tak ada media sosial. Nak meriak. Meriak. Lain macam lah. Dia hanya boleh macam meriak pada kawan-kawan. Baru beli jam baru. Tapi kita je lah yang tahu. Tapi bila wujudnya media sosial ni, dia jadi semakin melampau bila kita post. Orang ramai tengok. Jadi dia boleh jadi timbul fitnah pula lagi kat situ. Okey. Jadi adakah pengaruh media sosial ni juga satu pengaruh yang orang kata jahat? Sebenarnya media sosial tak jahat. Yang jahat adalah individu. Individu ni kadang-kadang dia salah memilih. Kan kita tahu kita ni kadang-kadang yalah, dalam zaman dulu macam Syuk katalah, kalau orang kampung tu kalau paling besar pun satu kampung je tahu. Satu kampung je tahu. Tapi zaman sekarang ni dengan media sosial ni sebabkan kita ni nak tunjuk satu dunia tahu. Jadi masalah dia sekarang ni masalah individu, bukan masalah media sosial. Media sosial ni banyak kebaikan. Kita boleh gunakan kebaikan zaman sekarang pun untuk berdakwah, untuk kita nak macam nak kata cari post makanan dia masak, nak tarik job kan. Cara-cara tu pula. Okey, tak apa. Kira kita faham lah, kira jatuh individu lah, walaupun muka Chef Fikri tu macam sekejap aku nak fikir. Kejap lagi kita bagi depa seorang satu soalan. Keluar. Kejap lagi kita tanya diorang. Sekarang ni kita nak tahu juga, kita nak belajar masak juga, Chef. Tapi dengan Chef Naim kata buat kari pak roti. Kenapa dia tak panggil hang? Tak ada job. Aku dah tak ada job dah kat sini. Lali aku nak riak kat hangpa semua. Sama sekali. Aku masak. Kita saksikan dulu. Macam mana ni nak buat kari pak roti ni? Menu sedap. Pandai ke Chef Naim masak? Tengok Chef Naim. Dia bertikai. Hai, saya Chef Naim. Jumpa lagi kita dalam Sembang Sahur 2019. Jadi seperti biasa, kalau anda tengok muka saya ni, saya akan tunjukkan resepi yang mudah yang senang untuk anda masak ketika bersahur. Jadi sekarang untuk menu saya yang saya nak tunjukkan ni adalah kari pak roti. Cara dia, saya perlukan mangkuk ni. Okey, jadi saya akan hiris semua bahan-bahan kita dan kita akan masuk dalam mangkuk ni, kita gaul-gaul, lipat dengan kita punya roti dan kita akan gorengkan. Okey, jadi sekarang saya akan masukkan sedikit. Kita akan hiris kita punya bawang besar. Bawang besar ni kita potong setengah. Sebab orang kata kalau sahur ni, walaupun nak makan yang ringkas, yang cepat, tapi dalam masa yang sama kita kena ada khasiat jugalah. Okey, hiris segi nipis. Kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk ni. Resepi ni memang sesuai kalau jenis yang susah sikit nak bangun sahur kan. Jenis terlajak bangun tu ke kan. Jadi resepi macam ni anda boleh buat dekat rumah lah. Jadi bawang putih sama saya akan hiris sikit. Kita potong kecil-kecil sikit. Sekarang saya masukkan ke dalam mangkuk saya juga. Macam saya kalau tak pedas saya susah sikit nak makan. Jadi saya akan masukkan sedikit cili padi. Tak payah banyak lah, lebih kurang dalam 3. Hiris juga. Cili padi ni kita boleh gantikan dengan serbuk cili pun boleh. Alright. Ini pun dah potong halus, masuk dalam mangkuk. Okey, jadi sekarang ni saya akan masukkan kita punya tuna.
Saya menggunakan tuna sebab bagi saya tuna ni senang. Kita buka can je, kita buka tin, kita terus gaulkan. Kalau rasa macam nak buat menggunakan apa lagi? Daging ayam boleh, daging biasa pun boleh. Okey, jadi sekarang saya gaul. Hancur-hancurkan sikit kita punya tuna ni. Kalau anda rasa macam nak pakai sardin pun boleh. Terpulang ikut cita rasa sendiri. Dan sekarang saya akan masukkan kita punya mayonis sedikit. Masukkan mayonis. Terus setengah. Dan kita gaulkan dia. Dan untuk resipi ni juga, kalau kita buat banyak-banyak, kita boleh simpan dan kita boleh sejuk bukukan dia. Maksudnya kita simpan frozen. Lepas tu balik rumah untuk berbuka, kita boleh pakai untuk goreng balik sekali. Alright, jadi sekarang ni saya akan masukkan sedikit garam. Garam sikit dan juga sedikit lada hitam. Okey, cantik ni, nampak ni, anda boleh lihat sendiri. Dia punya bahan-bahan semua dah cantik sebati. Dan sekarang saya akan masukkan kita punya daun bawang sikit. Daun bawang ni saya akan hiriskan juga, masukkan je dekat dalam kita punya inti ni. Iris. Tapi itulah, kalau kita nak masak pun kalau boleh kena ada khasiat juga dekat dalam tu. Letaklah sayur ke, kalau anda rasa macam nak masukkan carrot boleh kan. Potong dadu-dadu halus. Nak masukkan brokoli ke pun boleh juga. Sayur-sayur ni biasanya kalau yang keras-keras tu, kalau rasa macam leceh sangat nak potong-potong macam ni, anda parut je. Parut je, lepas tu kita gaulkan kat dalam. Okey, dah pun siap. Dan sekarang ni kita akan masukkan dia dekat tengah-tengah roti. Kita akan jadikan dia kari pak roti. Sekarang ni untuk roti ni roti biasa, roti putih biasa saya pakai. Jadi kita perlu tekan sikit. Lebarkan dia. Kalau ada rolling pin dekat rumah tu, rolling pin yang lenyek tu, pun boleh pakai. Lagi senanglah kalau kita pakai yang tu. Kalau tak ada, macam saya tekan pakai tangan je. Dan saya akan letakkan sedikit di tengah-tengah roti. Jangan terlampau banyak sangat. Kalau letak banyak sangat nanti dia jadi terlampau besar, lepas tu kita takut susah nak lipatkan dia. Okey, lipat setengah. Kemudian menggunakan cawan. Saya gunakan cawan ni, saya akan potong dia macam ni. Kata. Wala. Dah pun siap. Okey, jadi yang pertama, yang macam ni anda boleh simpan frozen kalau rasa macam alamak, ni nak buat banyak kan, lepas tu ada lebih dah makan untuk sahur, yang ni simpan, lepas tu boleh pakai untuk berbuka pula. Okey, jadi sekarang ni lepas saya dah buat semua, kita dah lipat dah ni macam ni, terbuka sikit tak apalah kan. Ni okey je sebenarnya sebab kita juga yang nak makan sendiri kan. Jadi sekarang ni dekat sebelah saya ni ada minyak yang dah panas. Macam saya tak panaskan dia terlampau panas sangat sebab sebenarnya inti dekat dalam ni semuanya dah boleh dimakan. Cuma macam saya lebih suka kalau kita goreng kat luar ni. Macam ni nak makan macam ni pun boleh. Tapi sebenarnya kalau rangup dekat luar kan dia betul-betul rasa macam kari pap. Lagi sedap kita nak makan kita punya sahur kan. Sekarang kita masukkan je kat dalam minyak. Minyak saya pun memang minyak perlahan je. Kita nak bagi dia perang sahaja dekat luar sebab dalam tu memang dah masak. Okey, dah pun siap. Saya punya kari pap roti ni macam anda boleh lihat sendiri. Sangat mudah sebenarnya, sikit je. Tapi dia punya pergi tu yang sedap tu. Sebab kita nak sahur, jadi kita tak payah masak menu yang berat-berat. Cukup untuk kita alas perut kita, untuk kita kerja pun dah selesa lah. Alright, jadi inilah dia menu yang saya tunjukkan untuk hari ini, iaitu kari pap roti. Kita cuba. Cik, kau tengok pun tak. Oi, terliuk pula tengok kan tadi. Sedap tu. Saya tepuk tangan nampaknya chef belah sana. Sebab saya bangga dengan Chef Naim ni. Kenapa? Saya bangga sebab apa? Dia ni orang nampak dia macam riak dulu dengan badan dia sasa, dengan cara dia masak. Aku geram. Dia bukan orang yang macam tu. Kalau tadi tu dia ada riak dah tadi. Riak banyak tadi nak cakap. Kat mana tadi? Dia cakap dia nak tunjukkan resipi ni. Kau tak payah tunjuklah. Kau buat je lah. Okey, yang kedua, saya perlukan mangkuk ni. Dia rumah dia seorang je ada mangkuk. Dia nak potong. Dia tunjuk roti kat situ. Dia tunjuk bukan riak. Rumah aku pun ada roti dah. Ikan. Dia guna ikan tuna. Riak tu. Lagi riak. Kalau aku tak pakai ikan tuna lah. Kalau Cik pakai ikan apa? Aku pakai ikan patin yang liak yang sekilo 20,000 tu. Tak ada ikan tuna. Tak. Dekat sini kita tengok apa tak. Tadi dia baru bagus. Jadi tiba-tiba dia aku
memang lain macam. Ini dah nak riak, pembohong lah tu. Baik. Bertentangan sungguh. Mana kapal RM20,000 tu? Mana dapat tu? Itulah. Okey, kita dah sampai segmen terakhir. Jadi mungkin kita nak buka soalan kepada siapa-siapa, Intan ke, Syazwan ke, Chess ni ke, kalau nak clearkan lagi. Saya tanya soalan. Tapi dia macam nak kecam lagi tu, nampak? Kita bagi yang depan dulu. Saya dah clear dah. Saya dah clear dah. Tanya. Kotlah tanya ni pakai bengkung ke apa ke. Tanya pasal bengkung. Tak tahulah orang perempuan punya pertanyaan. Kita topik menunjuk-nunjuk. Okey, tak apa. Dia ni kau tunggu nanti ya. Aku geram dengan kau ni. Okey, Syazwan nampaknya begitu tinggi bro. Syazwan, apa kata awak bagi tahulah ke orang ramai tentang awaknya drama yang bakal ajak ditayangkan. Oh Ijal dengan riaknya akan ditayangkan dalam badan ni. Tak boleh, ini boleh menunjuk. Jualan. Tolonglah dengan riaknya. Okey, ajak Ijal akan bersiaran dekat TV3 Slow Iris pada pukul 6.30 petang daripada Isnin hingga Khamis. Dia cerita mengenai dua adik-beradik yang kat KL ni gangster balik ke kampung berlakon baik depan mak. Dan perempuan sebelah saya ni adalah berlakon yang menjadi punca kita dua orang ni berperang kat kampung. Ya, dia orang berebut lah kononnya. Berebutkan Intan lah. Yalah, berebutkan Intan lah kononnya. Akhirnya Intan pilih ke rahsia tak tahu? Rahsia lah. Korang kena tengok Ajak Ijal. Berapa episod keseluruhan ni Intan? 18 episod. Cik ada apa-apa nak tambah dengan riaknya? Baru rasa nak riak bila keluar poster tadi. Tapi bila tengok poster dengan muka aku tu rasa macam memburukkan diri sendiri. Rasa down lah. Rasa down lah. Tapi saya rasa anda semua kena tengok. Walaupun saya rasa saya tak mau tengok sebab bila saya, sebab saya tengok diri saya balik dalam tu bukan saya. Tu saya rasa malu sikit. Itulah tengok skill lakonan. Itulah aku ni tukang masak. Aku punya Okey, masa saya dapat cerita ni, dia tahu Chef Naim, Chef Fikri yang buat cerita Oh, ni. harap dengan Chef Naim. Kalau boleh tak nak dengan Chef Fikri. Okey, Chef Fikri, saya ada doubt sikit. Boleh ke aku dah lah berlakon jahat selalu, tiba buat cerita komedi, lepas tu dapat chef pula. Jadi pairing, risau. Okey. Jadi bila dah bekerja sama, ngam-ngam bola. Oh, dia kipas. Jangan puji, saya tak makan buaya tu. Baik guys, kita nak ending dah kita punya ni. Mungkin Daya ada apa-apa nak cakap? Saya rasa saya nak post dekat Lokman lah. Macam untuk saya sendiri, bagi saya kepada anda yang rasa kalau nak post apa-apa dekat Instagram, asalkan niat anda baik. Betul. Lepas tu tak adalah dengan cara yang nampak menunjuk-nunjuk. Memang susah pun nak bandingkan tu. Tapi balik pada niat lah. Kalau benda tu baik dan anda kepada netizen dekat luar sana, kalau tengok orang buat sesuatu, jangan fikir pula, ni nak menunjuk ni, kat situ dah jatuh dosa dah. Apa kata tambah pala ramai? Betul. Da'i Lokman, secara ringkas, macam mana kalau kita nak ikhlas dalam perbuatan? Okey, riak lawannya ikhlas. Okey, ikhlas ni kalau kita ikut dalam kitab Tamhilul Ghafilin, kata Imam Syaqib bin Ibrahim ada 3 cara untuk kita nak jadikan kita ni ikhlas. Okey, ringkaskan. Okey, yang pertama sekali jangan sebut ikhlas lepas buat kebaikan. Yang keduanya, lepas kita buat kebaikan, kita lupakan kebaikan kita buat. Baik. Dan yang ketiganya, kita katakan lepas buat kebaikan, segala kebaikan kita buat tu sebenarnya adalah dengan izin Allah. Baik, itu dia secara ringkas. Dan bukan apa, masa pun mencemburui kita. So kalau tak puas, jangan risau. Esok kita ada lagi sembang sahur. Tapi bukan kita berdua. Dengan orang lain pula lah. Takut boring. Takut boring. Kita serahkan kepada orang lain dengan cerita. Tak bolehlah kita nak tahu siapakah mereka, kena tengok esok lah. Yes, tajuk ukuah untuk esok. Baik, insyaAllah kita jumpa malam esok. Kita serah pas kepada KN Baskers. Yes. Jangan lupa saksikan Sembang Sahur. Wahai janji